اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون Ayat 189. Sebagian ulama tafsir memberitahu bahwasanya ayat ini dibahagi kepada dua, iaitu kisah Nabi Adam dengan Hawa hingga kepada ayat ilaiha. Lepas tu apabila ayat falamma taghasyaha, jumlah ini untuk orang biasa. Iaitu orang yang syirik pada Allah Ta'ala. Mana satu ayat, dua cerita yang berlainan. Iaitu huwallazi khalaqakum hingga ke ilaiha, Nabi Adam dengan Hawa. Bermula pada falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa, orang kafir. Guru kami kata Maulana Hussein Ali, pendapat dia dalam perkara ni, awal ayat hingga akhir ni pun satu saja, bukan dua cerita, bukan satu cerita. Iaitu ayat 189 ni untuk cerita orang kafir, tidak ada hubungan dengan Nabi Adam. Iaitu cerita nak beritahu tentang sifat manusia. Sifat manusia apabila dia diberi nikmat, dia tidak mensyukuri akan nikmat. Manusia mana ni? Manusia kafir pada Allah. Sebab ayat 189 ni sebenarnya penjelasan mengenai sifat-sifat manusia yang syirik pada Allah. Ia ada hubungan dengan ayat-ayat sebelum. Ayat-ayat sebelum ni semua sekali memberitahu tentang golongan-golongan yang syirik pada Allah, sifat-sifat mereka, sifat degil mereka, kaedah-kaedah mengenai macam mana berlakunya syirik dalam diri manusia. Oleh kerana itu, sepanjang masa kita baca ayat ni biasanya semua mengenai orang syirik.
Maka Maulana Hussein Ali kata ayat 189 pun juga untuk mereka ini juga, untuk golongan yang syirik pada Allah. Dan sebahagian ulama tafsir bersetuju bahawasanya ayat 189 ini untuk sejenis saja, iaitu orang kafir yang syirik pada Allah. Bukan dua cerita dalam satu ayat. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan kamu daripada satu jenis, daripada satu jenis makhluk, jenis manusia. Mana bukan kacukan daripada binatang, bukan kacukan daripada makhluk-makhluk lain, daripada jenis yang sama. Wa ja'ala minha zawjaha. Daripada jenis yang sama ini Allah Ta'ala ciptakan pasangannya. Jadi menciptakan pasangan daripada jenis ini sudah pun Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain. Wa ja'ala min jinsiha zawjaha. Wa ja'ala min jinsiha zawjaha, iaitu Allah menjadikan daripada jenis yang sama pasangannya sendiri. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, wa ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah Ta'ala sebut wa ja'ala lakum min anfusikum azwaja, yang bermakna Allah telah menciptakan kamu daripada jenis yang sama pasangan. Jadi sini pun terjemahan seperti itu juga, wa ja'ala min jinsiha zawjaha. Jadi pasangan hidup manusia ni daripada jenis yang sama, mana laki-laki dan perempuan daripada jenis manusia. Tujuan ada pasangan ni liyaskuna ilaiha, supaya dia merasa tenang duduk bersama dengan pasangannya, supaya dia merasa senang duduk dengan pasangannya. Falamma taghasyaha, maka apabila berlaku persetubuhan, hamlat hamlan khafifah, isterinya mengandung kandungan yang ringan. Isterinya telah mengandung kandungan yang ringan. Famarrat bihi, lalu dia tidak merasa apa-apa pun. Famarrat bihi, lalu dia tidak merasa apa-apa pun daripada kandungannya itu. Falamma afqalat, apabila dia telah merasa berat, kandungannya telah sangat, kedua-dua suami dengan isteri akan berdoa pada Allah. Sama ada doa ini dengan lidah atau doa daripada hati. Ini doa ni umum, dengan lidah ke dia sebut, dia berdoa, ataupun dia doa dalam hati dia. Setiap orang kafir atas dunia ni, masing-masing apabila dapati isteri dia mengandung, dia sarat, masing-masing mengharap sesuatu daripada Allah, supaya anak dia yang lahir ni jadi anak yang sempurna, tidak cacat. Dia nak hati orang Islam, semua kafir atas dunia. Jenis manusia ni apabila didapati isteri yang mengandung, dia sarat, kedua-dua akan berdoa dalam hati, walaupun tidak sebut dengan jelas-jelas pada lidah dia pun, dia akan ada dalam hati dia harapan penuh pada Allah, supaya Allah Ta'ala bagi anaknya soleh. Soleh sini bukan makna soleh dalam syariat. Soleh di segi sehat sejahtera, tidak cacat. Kenapa soleh tidak cacat? Kerana maksud dari ayat ni, maksud tu bukan soleh dengan makna taat pada Allah. Jadi dia nak anak biar tidak cacat lah, anak sempurna. Jadi kedua-dua suami isteri apabila didapati isterinya telah sangat mengandung, kedua-dua akan memohon dan merayu sama ada dengan lidah ataupun dalam hati, harap-harap Tuhan mereka berdua beri kepada mereka berdua anak yang sehat sejahtera, tidak cacat. Jadi da'awallaha rabbahuma. Jadi apakala rasa berat si isteri dan rasa sangat nak melahirkan anak, maka kedua-dua orang ni setelah tahu keadaan begitu berdoa kepada Allah.
Dan dituju kepada orang Mekah, bahagian melahirkan anak ni bukan daripada pujaan-pujaan lain. Ini daripada kudrat Allah. Kelahiran bayi daripada kudrat Allah, bukan daripada apa-apa yang mereka suruh selain daripada Allah sebagai wakil. Mana perkara ni tidak ada campur tangan daripada jin, tidak ada campur tangan daripada wali, tidak ada campur tangan daripada nabi dan sebagainya. Bahagian manusia boleh beranak, boleh melahirkan anak ni memang kudrat Allah Ta'ala. Jadi musyrikin Mekah memang perkara ni dia berdoa kepada Allah, dia takkan suruh selain daripada Allah. Jadi kedua-dua akan berdoa, akan memohon kepada Allah Ta'ala. Rabb mereka berdoa. Sebab ini perkara besar bagi orang Mekah. Umur izam dia panggil. Perkara-perkara yang tidak diserah pada orang biasa, wakil-wakil tidak ada. Ini umur izam. Tawallud, tanasul, kita telah baca dalam kaedah. Tawallud dan tanasul, kelahiran dan melahirkan zuriat ini umur izam. Perkara-perkara besar bagi orang Mekah, yang mana Allah tak akan serah pada wakil-wakil. Jadi mereka tak akan suruh wakil, sebab ini memang Allah Ta'ala dengan kudrat dia sendiri. Jadi kedua-dua akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Tuhan mereka berdoa, lain ataitana salihan, sekiranya engkau kurniakan kepada kami anak yang lahir ini salihan, anak yang baik, anak laki-laki yang baik bagi orang Mekah. Sebab dia tidak nak buat anak perempuan. Salihan sini zakaran, maknanya anak laki-laki yang sehat sejahtera, tidak cacat, cukup segala anggota. Lanakunanna minasyakirin, pasti kami akan menjadi golongan sangat-sangat bersyukur pada engkau. Bersyukur sini nak ikut segala titah Allah Ta'ala, dan nak buat apa saja yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Anak laki-laki berserta sehat, salihan. Falamma atahuma salihan, maka apabila Allah Ta'ala bagi pada mereka berdua, suami isteri ini salihan, anak laki-laki, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, kedua-duanya telah jadikan anak laki-laki itu untuk syuraka, untuk dibesarkan kepada syuraka, supaya mereka ini besar dengan menyuruh selain pada Allah. Maknanya dibesarkan anak ini seperti pahaman dua ibu bapa, iaitu syirik pada Allah Ta'ala. Sedangkan fi ma'atahuma, rezeki yang Allah bagi pada mereka berdua, dapat saja anak laki-laki yang sihat sejahtera, ibu bapa telah didik anak ini mengikut pahaman-pahaman mereka, tidak seperti mentauhidkan Allah. Ja'ala lahu syuraka fi ma'atahuma. Iaitu mereka berdua telah tidak bersyukur, iaitu mereka berdua telah jadikan bagi Allah Ta'ala syuraka. Bermakna masih kekal dengan memuja selain pada Allah. Ja'ala lahu syuraka, ini tidak berubah, tidak menjadi bersyukur. Mereka berdua telah menjadikan bagi Allah Ta'ala itu ada lagi pahaman-pahaman yang sebelum ini, iaitu pahaman-pahaman sungguh selain pada Allah. Mana nak minta supaya anak lahir daripada Allah Ta'ala saja, tapi apabila anak telah dilahirkan daripada pemberian Allah, mereka masih terus menerus dengan pemujaan selain pada Allah, tidak mentauhidkan Allah. Makna perkara-perkara besar mereka minta pada Allah, tapi apabila anak diberi oleh Allah Ta'ala, mereka tetap kekal dengan akidah yang sama, iaitu membahagikan tentang perkara besar ini Allah, perkara-perkara kecil syuraka Allah. Mana tidak berubah akidah ini. Fata'ala Allahu amma yusyrikun, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka syirikkan.
Mana tidak berubahnya orang Mekah dalam pahamnya. Tak minta daripada Allah Ta'ala, apabila diberi syirik pada Allah. Sebab bagi mereka perkara-perkara besar memang tidak boleh minta selain pada Allah. Kena minta pada Allah. Cuma bila Allah bagi, seperti mana permintaan mereka, syirik mereka tidak tinggal juga, tidak bertaubat juga daripada syirik mereka. Mana perkara-perkara kecil yang lain, mereka tidak akan berdoa pada Allah, mereka akan seru selain pada Allah sebagai wakil. Oleh kerana itu ayat 189 ini tuju kepada orang yang syirik pada Allah Ta'ala, seperti mana ayat-ayat sebelum. Dan ayat selepas pun kita juga. Ayat sebelum dan ayat selepas memberi makna bahawasanya ayat 189 ini untuk orang kafir syirik, tidak ada hubungan langsung dengan Nabi Adam. Jadi setengah-setengah ulama tafsir yang mengkaitkan cerita ini dengan Nabi Adam, maka terpaksa dia guna hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu dibubuh dalam kitab tafsir. Sebab disebut Nabi Adam, maka terpaksa dia kena buat sesuatu. Maka ada cerita-cerita dengan hadis palsu yang merosakkan makna. Ayat 191, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Patutkah mereka orang Mekah ni melakukan syirik pada Allah, itu memuja selain pada Allah Ta'ala, yang mana selain pada Allah Ta'ala itu la yakhluqu syai'an, tidak ada kuasa mencipta apa benda. Wa hum yukhlaqun, mereka dicipta oleh Allah Ta'ala. Dia tidak mampu mencipta, bahkan dia dicipta oleh Allah Ta'ala. Jadi macam mana orang Mekah gigi suruh juga, gigi suruh juga makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan apa yang mereka suruh ini, wala yastati'una lahum nasra, tidak mampu pun mereka-mereka yang disuruh itu, roh Nabi, wali, malaikat dan jin itu, untuk memberi pertolongan kepada mereka, kepada penyeru. Bukan setakat tu, wala anfusahum yang surun, dan mereka tidak boleh membantu diri mereka sendiri. Mereka suruh roh Nabi, wali, malaikat dan jin ni, orang lain tentu dia tidak boleh tolong. Dia sendiri pun dia tak boleh tolong diri dia. Wa in tad'uhum ilal huda, jika kamu ajak mereka ini ilal huda, kepada hidayah, la yattabi'ukum, mereka tidak bersedia mengikuti kamu. Sawa'un alaikum, mereka begitu sekali kerah dan degil, sama saja kat atas kamu. Ada'autumuhum, sama ada kamu ajak mereka, am antum samitun, atau kamu diam saja, mereka tetap tidak akan ikut. Ayat 198 Allah Ta'ala nak beritahu tentang apa yang disuruh oleh mereka itu makhluk. Innal ladzina tad'unahum min dunillah, alladzina, pertama ni roh yang telah mati. Sesungguhnya mereka-mereka yang telah mati, wali, nabi, malaikat atau jin, tad'unahum, ya kamu suruh wahai orang Mekah, min dunillah, selain pada Allah Ta'ala itu. Roh-roh yang telah mati, orang yang telah mati di antara jin ataupun malaikat, semua sekali yang kamu suruh itu ibadun, dia hamba-hamba juga, amsalukum, seperti kamu, sama-sama lemah. Jadi kamu suruh itu jenis orang seperti kamu, dia lemah, dia tidak seperti Tuhan, dia tidak seperti Allah Ta'ala. Kalau tidak percaya, fad'uhum, kamu suruh dan doa pada mereka untuk apa saja masalah, untuk apa saja hajat. Falyastajibu lakum, dan minta supaya mereka kabulkan doa kamu. Kamu suruh mereka dan minta supaya mereka kabulkan doa kamu. Minta sungguh-sungguh. In kuntum sadiqin, jika benar dalam dakwah kamu, dia disuruh ini akan mengkabulkan permohonan.
Kemudian Allah Ta'ala beritahu kelemahan-kelemahan yang ada pada seruan batil itu. Dia telah mati dah. Mana Nabi wali dia telah mati dah. Ya kamu suruh mereka ni, alahum arjulun, mereka ada kaki lagi kah? Yamshuna biha, yang boleh mereka berjalan dengan kaki itu. Sebab dulu masa dia hidup dia ada kaki lah. Ni dia mati dah. Adakah mereka masih ada kaki yang mereka boleh berjalan dengan kaki itu? Am lahum aidin, adakah mereka masih ada tangan yabtishuna biha, yang boleh mereka menyentuh, memukul dengan tangan itu? Am lahum a'yunun, adakah mereka masih ada mata yubsiruna biha, yang mereka boleh pandai dan tengok dengan mata itu? Am lahum adhanun, adakah mereka masih ada telinga yasma'una biha, yang mereka boleh dengar dengan telinga itu? Orang telah mati belakang dah ni. Sebab kepahaman orang kafir Mekah, bagi dia apabila mati orang yang baik, ada keramah. Di antara keramahnya boleh dengar, di antara keramahnya boleh selesaikan masalah sebagai perapat dan penghubung. Di antara orang yang menyuruh masa yang hidup ni dengan dia bawa kepada Allah Ta'ala. Ini pahaman-pahaman orang Mekah. Jadi Allah Ta'ala adakan bahasa seperti ini nak menolong kepahaman-kepahaman mereka yang teruk. Kemudian Allah Ta'ala kata, qul ud'u syuraka'akum, beritahu kepada mereka, sungguh-sungguh sekutu-sekutu yang kamu suruhkan itu. Syuraka dengan mana sama? Doa sungguh-sungguh, minta sungguh-sungguh kepada syuraka kamu, roh nabi, wali, malaikat dan jin. Tsumma kiduni, kemudian kamu buatlah rancangan. Sini kamu buatlah rancangan terhadapku. Buat rancangan untuk membahayakan aku. Ayat 195 ni dia panggil ayat tahaddi, cabar. Allah Ta'ala ajar cabar. Kamu suruh segala roh-roh kamu suruh tu campur dengan mereka, campur dengan jin, mensuruh mereka kemudian kiduni, buatlah rancangan yang membahayakan aku melalui seruan itu. Biar dia buat guna. Mana apa yang kamu suruh tu, minta supaya dia buat sesuatu kepada aku yang membahayakan aku. Dan buat sekarang ni juga, fala tunziruni, maka kamu jangan bagi tangguh pada aku. Sekarang ni kamu suruh. Ini dia panggil ayat tahdi, ayat cabar. Maksudnya apa yang disuruh selain pada Allah Ta'ala memang tak ada apa-apa kuasa, tidak dengar, tidak tahu dan tidak segala-gala, sebab mereka telah mati. Kenapa Nabi dia tak takut? Allah Ta'ala beritahu, inna waliyya Allah, sesungguhnya pelindungku hanya Allah. Yang kamu suruh selain pada Allah Ta'ala itu tentu sekali tidak akan dapat sahut apa-apa seruan apa, kerana mereka telah mati. Dan lalai pada tu pun malaikat dan jin, mereka tu makhluk Allah Ta'ala. Sekali-kali golongan-golongan ini tidak boleh menjanggahi, menentang golongan tauhid. Jadi inna waliyya, sesungguhnya pelindungku Allah. Allah mana? Allazi nazzalal kitab, Allah yang telah menurunkan kitab wahyu. Ia ajar tauhid, ia ajar supaya dia tiru dia saja. Jadi Allah yang menurunkan kitab wahyu, ia ajar dalam kitab wahyu itu supaya suruh dia saja, dia akan melindungi aku. Ya kamu suruh selain pada Allah Ta'ala dalam perkara-perkara kecil, tidak akan boleh buat apa-apa kerana mereka itu semua lemah, seperti kamu juga lemah. Dan dia juga wahwa Allah Ta'ala itu juga yatawalla salihin, akan melindungi orang-orang soleh yang tidak nabi. Wali sini pergi kepada nabi lah. Inna waliyya, sesungguhnya pelindungku Allah. Allah yang telah menurunkan kitab Quran, yang mengajar suruh dia saja tauhid, larang suruh selain pada Allah syirik. Dan dia Allah juga yatawalla salihin, melindungi semua orang-orang soleh yang berakidah tauhid, bukan nabi. Ayat 197, penjelasan mengenai lemahnya pujaan batil mereka. Penjelasan mengenai lemahnya pujaan batil.
Jadi surah-surah Ar-Rah ni dalam bahagian penutup dia ni dipanggil kesimpulan-kesimpulan. Janganlah manusia baca surah Ar-Rah masih lagi syirik, memang teramat degil dah, jahil. Teramat degil lagi jahil. Sebab ini adalah merupakan kaedah-kaedah yang Allah Ta'ala adakan untuk manusia faham. Dia semua bahasa-bahasa yang Allah guna dalam Quran ni, dia dengan sirah manusia, bukan sirah benda, bukan batu. Sebab tu dengan sirah ni sirah manusia, makna betul-betul bahasa ni dia guna untuk manusia. Sebab apa yang diseru oleh orang Mekah ni bukan batu, dia merupakan roh. Dia berlaku kesilapan bagi golongan kita yang jahil, tidak mengaji Quran. Sebab tu sonam, apabila kita tengok dalam pengajian kita, sonam adalah merupakan bentuk batu yang dibuat atas rupa manusia sebagai kiblat tawajuh. Yang disuruh oleh orang Mekah adalah roh. Sebab itulah ayat-ayat mengenai patung berhala, Allah Ta'ala guna bahasa tentang orang manusia yang telah mati. Jadi ayat 197 ni penjelasan mengenai kelemahan. Allah Ta'ala nak zahir sungguh-sungguh kelemahan apa yang mereka suruh. Sebab Nabi wali mereka tak tahu menahu. Mereka dulu semasa dunia dia ahli tauhid yang kuat. Dengan sebab ahli tauhid yang kuat, Allah zahirkan karamah, lalu dia mati. Maka syaitan ambil kesempatan bagi orang jahil yang tidak tahu tauhid, tipu mereka-mereka yang jahil ini, bersandarkan dengan karamah-karamah dan mukjizat yang berlaku semasa dunia. Maka mereka pun mengiyakan dengan sebab jahil. Sebab golongan-golongan yang jahil biasanya dia pemalas. Dia bukan orang takut pada Allah Ta'ala sangat. Orang jahil ni dia bukan orang takut pada Allah Ta'ala sangat, bukan orang nak masuk syurga, dan bukan orang takut pada api neraka. Orang nak makan atas dunia je, biasa orang jahil. Itu amalan-amalan dia buat ala kadar yang tidak ada betul-betul kesempurnaan. Kalau tanya dia apa-apa amalan dia buat, mesti ada tajuk dunia. Oh ni nak berkat, oh ni tu, oh ni, semua sekali. Untuk Allah Ta'ala, untuk selamat dari api neraka, nak duduk dalam syurga jumpa Allah Ta'ala, tak ada. Jadi oleh kerana itu, apa-apa yang dia seru selain pada Allah Ta'ala untuk kehidupan dunia, kejahilan punya sebab. Jadi Allah Ta'ala zahirkan di sini, walladzina tad'una min dunihi, roh-roh yang kamu seru itu wahai orang Mekah selain pada Allah Ta'ala, la yastati'una nasrakum, mereka tidak mampu tolong kamu sebab mereka telah mati. Tak mampu menolong kamu untuk mengalahkan musuh di dunia ini. Wala anfusahum yansurun, dan mereka tidak boleh menolong diri mereka sendiri pun. Sebab mereka tu makhluk, dia juga minta pertolongan pada Allah masa dunia dulu. Nak tolong kamu sama Allah lah, tidak mampu. Diri pun mereka semasa dunia dahulu, semasa dia hidup, dia minta Allah Ta'ala, merayu pada Allah Ta'ala. Wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'un, dan jika kamu ajak mereka wahai Muhammad kepada hidayah, la yasma'un, mereka tidak akan dengar. Mana ajak setengah-setengah golongan ni, ajak buat tak mari dengar. Lepas tu ada segolongan lagi mari dengar, mari dalam majlis. Dia dua kumpulan dalam Quran, semua dua-dua gini ya. Hak tak dengar langsung sah, hak masuk dengar juga pada. Jadi wa in tad'uhum, jangan sekiranya kamu seru mereka kepada tauhid, ilal huda ni kepada hidayah, la yasma, mereka tidak ingin dengar. Lepas tu apabila dia masuk dalam majlis, wa tarahum yanzuruna ilaika, kamu tengok mereka seolah-olah memandang sungguh kepada kamu. Tapi wala yubsirun, tapi hati mereka tidak nampak. Mata depan saja nampak, mata hati tidak. Jadi dalam majlis mereka, kamu tengok semacam memandai kamu. Mana bila mandai kamu tidak tidur,
boleh jadi dia boleh faham, tapi wahum la yubsiru, dekat hati mereka tidak boleh memahami. Dua keboleh. Mana hak tidak dengar langsung sah, hak bagi dengar pun zahir saja tengok kepada kamu, tapi hati dia tidak nampak apa penjelasan tauhid yang kamu sampaikan. Oleh kerana itu mereka tetap berdegil. Jadi sampai ke ayat ni pemberitahuan Allah tentang kelemahan-kelemahan yang disuruh selain pada Allah itu. Mana orang kafir Mekah bahagian dia ni memang sangat-sangat sakit lah kena. Sebab apa yang dia buat ni kena suti-suti. Dan semua orang syirik dalam dunia pun kalau dia faham ayat ni memang kena susun. Kok mana suruh wali, mana suruh nabi, berbagai-bagai suruhan memang kena pada hati mereka. Kemudian barulah Allah Ta'ala beritahu tasliyah pada Nabi. Setelah penjelasan mengenai akar-akar umi bahagian syirik, kelemahan-kelemahan apa yang mereka puja tu, berlaku lagi kedegilan. Allah Ta'ala beritahu khudhil afwa. Khudhil afwa ni dengan makna bersikap pemaaf lah wahai Muhammad apabila mereka kata sesuatu mengenai peribadi. Sebab orang ni dia dalil tak ada dah, dia boleh ada sekarang ya, dia akan kata kepada kamu di segi peribadi. Orang ilmiah ni dia bercakap dengan dalil, dia juruh, dia jaga, dia nak cakap, dia tengok dalil ada tak ada, kalau tak ada dalil pun senyap. Orang ilmiah, orang betul-betul ilmu ni dia tidak macam orang jahil. Orang jahil ni celupa, dia boleh kata apa saja dia nak kata, sebab dia tak ada ilmu apa satu. Jadi oleh kerana jahilnya dia, maka dia suruh selain pada Allah Ta'ala ni berasal pada jahil. Kalau dia mengaji Quran, takkan ada dia suruh lagi Allah selain pada Allah. Oleh kerana dia tidak mengajilah, maka dia tak tahu, maka dia suruh selain pada Allah Ta'ala. Cuma dia tidak bersedia ditegur, dia murih, dia marah pun dia kata peribadi, dia tidak ambil dalil. Jadi Allah Ta'ala beritahu golongan-golongan jahil yang masih lagi syirik pada Allah, setelah penjelasan diberitahu begini jelas, tentu sekali dia hentak kamu dengan peribadi lah. Jadi Allah ajar pada Nabi 3 perkara. Dalam Quran ni salah satu ayat yang mengajar dan mengasuh manusia menjadi orang paling baik. Ni ayat ni. Ulama tafsir kata dalam Quran satu ayat ni ajar manusia akhlak paling baik. Seperti ni ya Allah Ta'ala bagi. Dah, 3 perkara. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'ari 'anil jahili. Khudhil afwa ni bertindak pemaaf di atas kecaman mereka di segi peribadi. Sebab orang jahil memang dia tidak akan ada dalil, dia ada somna lain, dia celupa saja mulut dia, dia menyakiti hati kamu saja. Sebab orang kalau ada dalil dia tak sakit hati. Nah, kita buat subit satu hujah, ni dalil kita kata ni dalil, dia pun kata saya ada hadis lagi ustaz ni, hadis Bukhari saya ni. Ya ke? Oh gitu tak apa. Mana orang ilmiah ni apabila ada dalil dia boleh menerima seadanya. Dia hentai pun dia tidak hentai sungguh-sungguh, sebab dia percuma. Munakasyah ilmiah ni dia menyebabkan satu orang dapat sesuatu yang baik. Tapi jahil dia mana ilmiah, mana dia reti dalil-dalil ke apa. Lala sekali dia akan kata sesuatu atas rasa peribadi. Jadi kecaman peribadi akan ditanggung oleh satu orang Nabi menghadapi golongan-golongan syirik yang jahil. Jadi Allah ajar pada Nabi khudil afwa, bertindak sebagai pemaaf atau apabila dia kecam kamu atas rasa peribadi. Lepas tu sekadar pemaaf tidak selesai, kena teruskan sampai kepada dia ilmu. Wa'mur bil urfi, kena suruh dia, kena ajar dia perkara agama. Hak ni hak sakit lagi. Maknanya jangan mengalah lagi, kena pergi juga cuma dia kecam peribadi itu kena dia saja. Tapi wa'mur bil urfi, hendaklah kamu sentiasa suruh, sentiasa ajar, sentiasa beritahu perkara ma'ruf. Yang ini perkara yang sabit daripada wahyu, kena rayak dia, biar siapa. Dia kecam pada peribadi kamu bukan menyebabkan kamu berhenti. Sebab kalau tak ada wa'mur bil urfi, kita rayak sekali dia pun kata kita berdiam. Dia kita tak selesai gitu. Tidak dikira seorang yang memiliki peribadi yang baik dalam agama. Memang ayat ni ayat pada awal-awal Islam dulu. Jadi wa'mur bil urfi, hendaklah kamu terus menerus
memberitahu wahyu kepada dia. Sebab urfi ni perkara-perkara ma'ruf, ia sabit daripada wahyu baik. Ia sabit daripada wahyu baik, kena suruh. Sebab orang kalau benda-benda yang bukan wahyu, dia okey dia. Rumah awak ni terbakar, kena pergi. Dia tak marah sebab rumah dia. Anak awak accident, saya tolong ayat ni. Dia pergi ke? Mak awak tu dalam hospital tu. Dia mana perkara-perkara dia tidak ada wahyu ni, dia terima. Hak dia tak bolehnya hak wahyu ni. Hak menyebabkan ia jadi marah kita kerana wahyu. Sebab benda ni ilmiah. Ia bertentangan dengan amalan dia. Amalan dia nafsu, hak kita ayat wahyu. Jadi hendaklah sentiasa beritahu kepada dia perkara-perkara yang sabit daripada wahyu, walaupun bercanggah dengan nafsu dia. Dan dia setiap kali kita ayat benda hak bercanggah, dia akan kata atas rasa peribadi. Dua perkara. Jadi bertindak sebagai pemaaf dan teruskan menyampaikan wahyu pada orang yang sama. Dalam ayat ni, patu wa'arid 'anil jahilin. Jika setelah kamu mengajar dia, kamu mengajar dia wahyu atau sampai kepada dia itu wahyu, maka wa'arid 'anil jahilin, jangan peduli kepada golongan jahil ini. Jangan masuk dalam fikiran. Anil jahili ni Allah Ta'ala sebut kumpulan ini. Jangan peduli kepada kumpulan ini, kerana inilah sifat dia. A'rid mana jangan peduli tentang golongan yang jahil ini, kerana ini sifat dia. Kerana ini sifat dia. Ayat 189 memang satu perkara yang sangat rumit. Jangan peduli ni mana, teruskan usaha kamu menyampaikan kepada dia. Dia kata gapa-gapa, tak, jangan buat apa-apa, maaf saja. Dan hak mana Tuhan suruh ayat, kena ayat. Segala tindak tanduk dia jangan peduli. Mudah kan ni? Memang payah. Satu ayat ni. Sebab tu ulama tafsir kata, saya dapati dalam Quran inilah ayat, satu ayat yang paling ajma' dipanggil, yang paling menyeluruh nak mengajar sifat seseorang itu sifat mulia. Paling menyeluruh. Kalau dia wa'amah sore dia tidak takwa apa tu, dah duduk dalam gua sore mati sendiri gitu, tidak ada apa satu benda. Ia masalahnya apabila kita duduk dalam masyarakat dan masyarakat daripada satu hari dah hari, ia bukan saja kata, lepas kata dia kata, lepas kata dia bunuh. Ini agama Islam. Mudah tak? Tidak mudah. Nabi mula-mula orang kata dia gila, lepas tu orang kata dia patah gigi dia, lepas tu orang nak bunuh dia. Tindakan-tindakan yang berlaku susulan daripada seseorang itu menjadi satu orang Islam dan berusaha menyempurnakan tanggungjawab. Jadi ayat ni memang kalau kita tengok, dia kata paling ajma', paling menyeluruh, mengumpulkan sifat-sifat orang yang baik dari segi peribadi orang beriman. Oleh kerana ayat 129 ni payah, maka rawatan Allah bagi tahu. Rawatan. Payah nak amal tapi rawatan ada. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Dan sekiranya menggoda kamu. Menggoda di mana? Biasanya tikai dengan jarum. Mana sekiranya menggoda kamu daripada syaitan, nazghun, godaan. Dan godaan sini ialah kemarahan. Godaan sini adalah kemarahan. Dan sekiranya menggoda kamu daripada syaitan, bukan mai ikut lain, mai pada syaitan, godaan. Sebab buat malaikat ni sokong, syabah-syabah buat malaikat. Dia alok kita, dia sungguh, dia suruh kita buat sungguh lah, comel-comel tak lah nyalik dia. Kalau hak alik mereka tak apa lah, beres kita jadi kuat. Tapi hak alik syaitan, dia menyebabkan kita marah. Sebab nak jadi satu orang tu, seorang yang macam Nabi Muhammad SAW, yang kebal jiwa dia ni, bukan mudah. Baru ngaji 2 juz Quran, nak jadi seorang yang 30 juz, bukan mudah. Mana gitu.
Orang kata sikit pun dia bagi dia tak boleh tidur malam dah. Padahal bukan katak pun kata baru. Dia sakit pernah tak boleh tidur dia. Tu tak katak lagi. Tu tak ada kata niat nak bunuh lagi manusia. Jadi ini semua sekali dugaan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun, dan sekiranya menggoda kamu daripada syaitan godaan jenis kemarahan. Jadi kita nak Allah, maka cepat-cepatlah kamu fasta'id billah, minta perlindungan dengan Allah Taala. Ini kaedah dia. Fasta'id billah, minta perlindungan kepada Allah Taala seperti mana Allah ajar pada nabi-nabi dia semua sekali. Sebab innahu sami', Allah Taala ni dengar semua. Dia boleh berubah lalu mana gitu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar apa saja doa yang diluah oleh hamba dia, serta merta Allah Taala akan ubahti lalu. Sebab dia Maha mendengar. Alimu, Maha mengetahui nak ubi ubat selalu atau tidak ubi ubat selalu tu Allah Maha mengetahui. Jadi oleh kerana tu jangan tangguh-tangguhlah, terus berdoa. Fasta'id billah. Ini ayat 200. Jadi ayat 200 ubat bagi ayat 189. 199. Mana ayat 199 di antara ayat yang paling payah, tapi paling terkumpul sifat-sifat peribadi yang baik. Cuma ayat Allah Ta'ala ada selalu lepas itu dengan ayat yang memberi rawatan. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, sekiranya sifat ini telah menjadi tabiat, ini baik. Mana jangan berhenti dalam menyampaikan wahyu ini, jangan berhenti lah. Dalam mentabligkan wahyu ni jangan berhenti. Sebab kalau dah hari ni buat, hari ni berhenti, tak ada sifat apa lagi. Sebab sifat ni penting. Sifat nak guna ni sebab nak bawa mati. Nak guna sifat-sifat yang Allah bagi ni untuk bawa mati, supaya menjadi satu perkara yang dekat nak mati, sifat ini akan duduk sama-sama dengan kita. Tidak kata on off, hidup mati, hidup mati, tidak jadi kemah. Jadi ayat 201 sifat, dan ini tafsir. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang sentiasa menjaga arahan Allah dan menjaga segala nasihat Allah. Nah, Allah Ta'ala kata khudil afwa, Allah Ta'ala kata wa'mur bil 'urfi, Allah Ta'ala kata wa'arid 'anil jahili. Dia jaga belaka tu, tiga-tiga tu. Hak ni yang kena jaga semua. Sehingga satu masa dia jadi tabiat dia. Jaga ni jadi tabiat dia. Maka gangguan-gangguan syaitan mari banyak mana sekalipun beres, tidak ada masalah. Betul Allah kata innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang yang sudah ada sifat jaga syariat, jaga arahan, jaga nasihat Allah. Idza massahum ta'ifun minasyaitan, jika menimpa mereka oleh waswas daripada syaitan, bisikan-bisikan pada fikiran dia, pada perasaan dia, minasyaitan, daripada syaitan, tadzakkaru, dia cepat-cepat akan mengingati kebesaran Allah. Sebab takwa tadi menyebabkan dia cepat-cepat tadzakkaru, mengingati, serta-merta dia akan mengingati kebesaran Allah. Dia ingat kebesaran Allah. Fa idza hum mubsirun, apabila dia mengingati kebesaran Allah, tiba-tiba dengan mengingati kebesaran Allah Taala itu hum mubsirun, mereka akan jadi satu yang sangat-sangat sedar, sangat-sangat sedar bahawasanya Allah Ta'ala akan bantu mereka dan dapat melawan segala tipu daya syaitan. Mubsir mana orang tu akan dapat, maka mereka akan jadi orang sangat-sangat sedar bahawasanya segala ujian ini datang daripada Allah, dan Allah sentiasa akan membantu mereka, dan ini adalah tipu daya syaitan, tidak boleh layan. Bila satu orang itu telah jadi ada dalam diri dia tabiat takwa. Tabiat takwa ni tabiat yang boleh jaga arahan. Alik mereka ni pula, ni alik kita orang yang belajar Quran. Alik mereka yang menentang Quran ni pula. Ayat ni zajrun, teguran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum,
wa ikhwanuhum yamuddunahum. Ikhwan sini manusia-manusia yang menjadi sahabat syaitan, yamuddunahum, syaitan akan membantu mereka fil ghayyi, dalam kesesatan. Ikhwan ni manusia yang jadi saudara syaitan. Wa ikhwanu, saudara-saudara syaitan, manusia yang telah menjadi saudara-saudara syaitan. Syaitan yamuddunahu fil ghayyi, syaitan akan sentiasa membantu mereka dalam kesesatan, jadi kau lebih sesat. Apabila dia jadi lebih sesat, thumma la yuqsirun, kemudian dia tidak akan cuai pun dalam melakukan maksiat. Buat hak dulu on off, lepas tu apabila syaitan tolong, lepas tu on hak dia bahagian maksiat. Di mana golongan sebalik. Jadi wa ikhwanuhum, manusia yang merupakan saudara syaitan, syaitan akan tolong mereka duduk dalam kesesatan. Kau tebal, sehingga la yuqsilu, mereka tidak akan cuai dalam buat maksiat, dalam buat pendakaan. Minta ada peluang saja, tunggu neraka. Tak nak kata hari ni off, hari ni tak boleh, hari ni kena semaya, esok tak apa. Bahkan tiap-tiap hari dia tak akan semaya, seolah gitu. Jadi Allah Ta'ala adakan, dia panggil kumpulan muqabil, mana kumpulan lawan. Alik ni gini, alik tu gitu. Bermakna ada orang yang mana kau teruk, wahai Muhammad, jangan tu orang tu saudara syaitan benar tu. Memang tak payah degil dah dia. Dulu on off, hari ni memang on hak mu bahagian lawan Tuhan. Dia sebab alik tu gitu. Sebab syaitan kau dia lawan Tuhan, syaitan kau halak dia. Sampai-sampai tak, dia tidak akan cuai pun dalam mendurhakai Allah. Ada kuat dia akan lawan. Alik sana, alik sebelah sana. Ini zajrun dia panggil, teguran keras kepada orang kafir, bahwasanya setiap kali kamu menentang Muhammad, syaitan akan tolong kamu, menyebabkan kamu lebih tebal menentang, dan tidak akan jadi ngeng sampai ke kau lebih-lebih lah. Alamat dia ni syikayah, alamat dia orang yang telah menjadi golongan-golongan yang sangat-sangat tebal daripada bisikan syaitan ni. Alamat dia ni syikayah, rumut dah. Wa idza lam ta'tihim bi ayat, apabila kamu tidak boleh tunjuk pada mereka mukjizat. Apabila kamu tidak boleh tunjuk pada mereka mukjizat. Terjemah pertama, qalu, mereka berkata, laula jtabaitaha, kenapa tidak minta supaya Allah Taala turun mukjizat wahai Muhammad? Kita dah minta berapa hari dah ni, tak mari lagi mukjizat ni, kat seminggu dah tak boleh. Minta lah kepada Allah Taala hak kita minta ni. Sebab Allah Taala kan dia kuasa, dia sayang kepada kamu. Kita minta mukjizat supaya dizahirkan dekat seminggu dah. Jadi kenapa kamu tidak minta sungguh-sungguh supaya Allah zahirkan mukjizat? Nabi jawab, qul innama attabi'u ma yuha ilayya. Sesungguhnya aku hanya ikut apa yang diwahyukan kepada aku daripada Tuhan aku. Aku tak akan ikut kamu. Kamu gesar sungguh aku minta pada Allah mukjizat, aku tidak diarah ikut kamu. Aku diarah ikut wahyu. Mulut kamu bukan wahyu, hak Allah Taala wahyu. Kamu suruh tu, aku tidak diarahkan ikut kamu. Hari-hari minta mukjizat, hari-hari minta mukjizat, tak boleh jumpa. Sesungguhnya aku diarahkan untuk ikut wahyu, bukan ikut kamu. Kamu suruh macam mana, aku tak akan ikut. Innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Sesungguhnya aku akan ikut apa yang diwahyukan kepada aku oleh Tuhan aku. Hak tu amat banyak, ada wahyu aku ikut lah. Tapi arahan kamu aku tak akan ikut. Jadi kena faham-faham lah. Terjemah pertama. Terjemah kedua, ayat ini ayat Quran. Nah. Wa idza lam ta'tihim bi ayat, apabila kamu tidak boleh memberitahu pada mereka ayat Quran. Ayat Quran mana? Ayat Quran yang boleh faktum syirik. Dalam ayat lain ada sebut gitu. Apabila kamu tidak boleh tunjuk pada mereka ayat Quran yang menyokong syirik. Dua ayat tauhid kamu, ayat syirik ada lah. Mana gitu? Ayat syirik dia ada tak? Ya sokong adik kita ni, sokong adik kamu saja. Jadi apabila kamu tidak boleh menunjuk kepada mereka ayat-ayat yang menyokong mereka tentang syirik, tunggu tak lari pun wahyu tu.
Kalau mereka kata laula jitabaitah, apa tak reka sendiri ayat Quran. Duk tunggu Allah tak hari dah hak mu ajar. So Nabi reka sendiri ayat yang boleh menyokong syirik. Ini terjemahan kedua. Makna begitu kali teruknya orang kafir ini, apabila sampai tahap dia jadikan Nabi ni satu perkara main-main. Hak duduk tunggu ayat Quran, hak sokong syirik saya ni tak ada. Mu adil ayat Quran. Baca untuk kami semua. Ni ayat hari ni ayat saya buat diri ni. Sokong syirik. Nabi jawab, innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Sesungguhnya beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku akan ikut apa yang diwahyukan daripada Tuhanku, bukan ikut arahan kamu. Bukan aku boleh rekod sendiri. Hak mana tahu wahyu, hak itulah aku akan baca. Bukan aku boleh buat sendiri wahyu-wahyu ni. Hadza basairu min rabbikum. Quran ini penjelasan yang detail semua sekali daripada Tuhan kamu. Quran ini basair, di mana perkara-perkara yang boleh membuka segala hati manusia tentang segenap apa perkara yang dia nak dalam agama. Basair mana seluruh perkara yang manusia dalam agama berhajat ada berlaku. Basair dia panggil. Basirah ni perkara-perkara yang boleh manusia boleh faham untuk tujuan agama. Akidah ke, syariat ke, akhirat ke, tiga perkara penting ni. Tanyalah Quran. Quran di basair. Boleh jelaskan semua sekali hak diperlu oleh manusia. Jadi duk minta apa lagi ayat lain? Makna macam tak puas hati dengan Al-Quran 30 juzuk, duk minta ayat lain. Tak perlu minta. Kalau nak tujuan untuk menghayati agama, nak faham tauhid, nak faham risalah, nak faham akhirat, Quran ni basair. Cukup detail dah. Sempurna, memahami lah. Tidak berdegih dah untuk kau-kau. Mir rabbikum daripada Tuhan kamu. Sebab ayat sebelum tak diminta kan? Minta nak ayat lain. Dan Quran ini juga hudan, sumber ilmu yang memberi hidayah. Wa rahmatun, dan sumber rahmat apabila ilmu itu dihayati, diamalkan. Tapi untuk siapa? Bukan untuk yargih, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang ingin percaya. Kalau nak percaya kat Quran ini basair. Kalau nak percaya Quran ini hudan dan rahmat. Ayat 204, oleh kerana itu kena luai masa untuk dengar Quran. Allah ajar Quran ni kena luai masa. Kena luai masa dengar dia. Dan beradab masa dengar dia. Dua kali. Ada kerana Quran ni basair, tak ada benar kalau nak tahu segala-gala dalam agama, ngajilah Quran. Segenap tepat dalam Quran ni boleh menyebabkan hati kita ni jelas dalam agama Islam. Oleh kata luailah masa untuk Al-Quran dan beradab dengan Al-Quran. Ayat 204 ni dia memang berhubungan dengan ayat yang kita baca dalam Hamil Jadah. Orang kafir kata la tasma'u li hadzal Qur'ani wal ghawfi. Orang kafir apabila dia telah dijadikan mana kuda tunggangan bagi syaitan, dia akan kata la tasma'u li hadzal Qur'an, kamu jangan duduk dengar Quran ini. Kalau kamu pergi kat majlis dia, wal ghaufi, ganggu majlis dia. Ayat yang kita baca dah pada Hamil Jadah. Hak ni lawan dia. Mufassir kata ini lawan dia. Jadi apabila orang kafir pergi tu kata jangan dengar Quran, ataupun kalau pergi dalam majlis Quran ganggu, jangan jadi majlis tu jadi betul, Allah Ta'ala beritahu wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Maka apabila Quran dibaca, maka kamu wahai orang-orang lain, fastami'u lahu, tolong dengar Quran itu. Tolong dengar. Istima', tolong dengar sungguh-sungguh. Fastami'u lahu, tolong dengar berserta perhati. Apabila Quran itu dibaca oleh siapa-siapa saja. Ini ayat dia panggil targhib kepada Al-Quran. Sebab dia basair, dia segala-gala dalam itu. Wa ansitu, dan diam dalam majlis Al-Quran. Jangan ganggu. Wa ansitu, dan diam. Diam sini maknanya apa-apa perkara yang boleh mengganggu majlis Quran. Biar bunyi sah Quran saja. Jangan bunyi makna lain. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan apabila kamu dengar Quran dan jaga adab majlis Al-Quran, tidak ganggu majlis dia dengan bunyi benda-benda lain, mudah-mudahan kamu diberi rahmat. Maka apabila belajar Quran, ikutlah Quran. Jangan duduk dia, jangan duduk saja.
Apabila telah kamu dengar Quran, kamu belajar Quran, maka ikutlah Quran. Jadi ayat 204 ni supaya ikut dia. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Oleh kerana kamu mengaji Quran, perkara yang kamu akan dapat nak dapat dengan Quran, dengar Tuhan Quran. Apabila kamu dengar Quran, perkara yang kamu akan dapat selain daripada perkara lain, iaitu kamu akan dapat nak dapat dengan Tuhan Quran dalam hati kamu. Sebab Quran tu kelebihan dia gitu. Quran ni nak ajar hamba rapat dengan Tuhan dia. Nak ajar hamba rapat dengan Allah Ta'ala. Nak ajar makhluk rapat dengan Khalik dia. Jadi apabila Quran ni telah dipelajari, maka kamu akan ada dalam hati untuk ingat pada Allah. Jadi wadhkur rabbaka fi nafsika. Hendaklah kamu terus menerus. Sebab bukan hari ni baru nak zikir ni. Sudah berzikir dah, tapi dum dia panggil. Dum makna terus menerus mengingati Tuhan kamu. Fi nafsika, dalam diri kamu. Dalam diri kamu. Asal zikir dalam Quran bermakna sebut lafaz-lafaz. Asal zikir dalam Quran ni, kalau kata zikir, sebut lafaz-lafaz yang ada hubungan dengan Allah. Baik lafaz-lafaz tu Quran sendiri, baik lafaz-lafaz tu tahlil, la ilaha illallah, atau lafaz-lafaz apa saja, termasuk doa. Termasuk doa. Ini semua zikir. Lafaz Quran sendiri, baca dia, lafaz-lafaz zikir dan doa. Ini semua dia panggil zikir dalam Quran, zikir lafaz. Cuma sini hendaklah kamu sebut akan Tuhan kamu fi nafsika, dengan tawajuh dalam hati kamu. Tadarru'an, dengan hati rendah diri. Tadarru' ni hati yang rendah diri. Mana sebut nama Tuhan kamu melalui baca Quran, sebut nama Tuhan kamu melalui zikir biasa, sebut Tuhan kamu dalam berdoa dengan tawajuh hati kamu dan berasa rendah diri kamu. Tadarru'nya rendah diri, berhajat. Mana kita satu makhluk yang sangat berhajat dan lemah, setiap saat, setiap waktu berhajat pada bantuan dan pertolongan Allah Ta'ala. Itu tadarru'. Dan wa khifah, dengan rasa takut. Wadunal jahli, tidak nyaring dan lantang. Ini takkid bagi nafsika. Wadunal jahli, tidak nyaring dan lantang minal qawli, dalam berkataan semasa zikir. Bil ghuduwi wal asa, pagi-pagi dan petang hari, mana semua waktu. Pagi-pagi dan petang hari, ini semua waktu. Sebab apa? Sebab wala takum minal ghafilin, janganlah kamu jadi daripada golongan yang lalai-leka. Jangan kamu jadi daripada golongan yang lalai-leka. Apabila jadi lalai-leka, maka lupa pada Allah Ta'ala. Contoh taat, dalam mana Allah taat? Seperti malaikat. Allah Ta'ala beritahu seperti malaikat. Bukan malaikat ni neraca. Malaikat ni merupakan orang yang tak ada nafsu. Dia bukan neraca. Nah, kalau neraca mana hebat malaikat ni. Hebat pada Nabi tidak. Malaikat rendah pada Nabi. Cuma malaikat ni merupakan makhluk yang tak ada nafsu. Tak ada keinginan nafsu. Dia taat, tidak pernah berhenti. Sebab nafsu tak ada. Dia tak ada makan, tak ada minum, tak ada apa satu benda yang menghalang dia daripada taat. Dia taat saja dia ada. Dia tidak hebat. Kenapa? Kerana tak ada nafsu. Kamu ini kena taat kepada Allah Ta'ala seperti malaikat yang tak ada nafsu. Sedangkan kamu ada nafsu, maka kena tekan nafsu. Apabila kamu boleh tekan nafsu, boleh buat seperti malaikat, kamu akan tinggi derajat lebih pada malaikat. Jadi Allah Ta'ala beritahu, innal ladzina 'inda rabbika, sesungguhnya malaikat yang ada di situ engkau, la yastakbiruna 'an ibadati, tidak pernah sombong untuk beribadat pada Allah saja. Ini dituju pada kafir Mekah juga. Orang Mekah sombong nak beribadat pada Allah saja, nak campur juga.
Sesungguhnya malaikat di situ kamu tidak sombong untuk beribadat pada Allah saja. Dan wa yusabbihunahu, dan sentiasa malaikat ni golongan dia ni mentauhidkan Allah dalam tasbih. Mentauhidkan Allah dalam tasbih dipanggil tasbih tauhid lisani. Sentiasa mentauhidkan Allah dalam tasbih, sentiasa menzahirkan ketauhidan dalam lafaz tasbih, sentiasa melahirkan ketauhidan dalam lafaz tasbih. Sebab itulah semua lafaz-lafaz zikir dalam itu ada tauhid. Dan walahu yasjudun, dan kepada Allah sajalah malaikat ini sujud. Dia takkan sujud selain pada Allah. Jadi penutup bagi surah A'raf ini merupakan kesimpulan bagi akidah tauhid, yang mana bagi orang Mekah dulu satu perkara yang sangat-sangat berat ditanggung oleh mereka. Dan inilah sajadah pertama dalam Quran. Apabila manusia tahu malaikat ini sentiasa sujud pada Allah Ta'ala, disunatkan sujud apabila baca ayat ini. Surah Anfal